Runtuhan di Genting Highlands dipercayai berpunca daripada kegagalan cerun yang dikenal pasti pernah berlaku pada awal tahun 2000. Demikian jelas Presiden Institut Geologi Malaysia. Pada masa ini, kegagalan struktur kejuruteraan awam telah banyak mengganggu kehidupan kita, terutamanya kegagalan struktur cerun batuan. Negara kita Malaysia juga tidak ketinggalan daripada mengalami masalah ini, yang mana masalah yang besar telah berlaku pada tahun 2003 dengan runtuhan bongkar-bongkar batu di sebuah lebuh raya utama yang terdapat di negeri Selangor. Jadi, pada perkongsian kali ini kita akan melihat bagaimana ilmu geologi, iaitu kajian mengenai batuan, dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah di dalam struktur kejuruteraan awam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Izzahabi Yusof, dibantu oleh Puan Hamidah binti Zakaria. Kami daripada Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin Dungun, Terengganu. Anjuran stereografi dalam kestabilan cerun batuan, polemik masalah kejuruteraan awam, berbantu ilmu mantik daripada geologi. Jadi, kajian ini tertumpu kepada penerapan nilai-nilai ilmu geologi itu sendiri di dalam proses menyelesaikan masalah pembinaan struktur kejuruteraan awam, yang mana lebih tepat kajian ini tertumpu pada mengaplikasikan satu kaedah, iaitu unjuran stereografik ataupun stereographic projection dalam penilaian awal kestabilan sesuatu sudut potongan cerun permukaan berbatuan. Jadi objektif, kami tetapkan 3 objektif yang harus dicapai: mengenal pasti keadaan cerun di kawasan kajian dari aspek geologinya, keadaan tekstur batu-batu itu sendiri, dan juga hal-hal lain yang berkaitan. Yang keduanya, kami mesti mencerap data bearing jurus ataupun deep direction ataupun strike direction, dan juga sudut junam ataupun deep angle di 3 lokasi kajian yang berbeza. Dan seterusnya, finally, kami akan mencadangkan satu sudut potongan yang terbaik bagi mengelakkan kegagalan dengan menggunakan satu kaedah yang dinamakan sebagai unjuran stereografi, dan kali ini berbantu pesian komputer. Unjuran stereografi, sebenarnya ilmu ini datang daripada ilmu geologi, tetapi sekarang digunakan secara meluas dalam kejuruteraan awam, terutamanya mengakibatkan struktur-struktur cerun batuan. Pada awalnya, asalnya, teknik ini adalah merupakan teknik persembahan data secara melukis ataupun manual, yang mana kita hanya perlukan sekeping jejaring stereo ataupun stereo net, dan juga sekeping kertas surih yang akan ditekapkan di atas stereo net ini. Tetapi dengan peredaran masa dan zaman, maka banyak perisian-perisian terbatu komputer yang lahir, dan antara yang popularnya adalah seperti perisian DIPS, Splot, dan juga sekarang sudah ada perisian-perisian yang diberikan secara percuma di dalam laman-laman web. Salah satu contohnya adalah visiblegeology.com. So, data mentah yang kami gunakan harus dicerap untuk melengkapkan kajian ini hanyalah bearing jurus dan juga sudut junam. Jika dilihat pada di awal penciptaan kaedah jaringan stereo ini, pelatannya hanya dilakukan secara manual di atas sekeping kertas surih yang ditekapkan pada jejaring stereo. Set data lapangan, iaitu strike dan deep, ini akan dilukis di atas jaring stereo yang berbentuk bulatan besar ataupun great circle, dan titik polar, satu titik warna biru, dan titik polar ini adalah sentiasa berserenjang ataupun 90 darjah dengan great circle. Ini adalah satu contoh satu data diplot pada jaring stereonet, iaitu data bearing jurus 0 darjah, 0 minit dan 0 saat utara pada sudut junam 70 darjah. Kita lihat sedikit apakah ragam ataupun mod kegagalan yang selalu berlaku pada cerun batuan ini. Yang pertamanya adalah kegagalan secara plain failure ataupun secara satah, yang mana akan terdapatnya satu bongkah yang besar bergelunsur daripada satah yang lemah, dan unjuran stereografik ini boleh memprediksikan
Jika sesuatu cerun itu akan berlaku runtuhan, maka hasil daripada lukisan stereografi akan menunjukkan penumpukan titik-titik pola hampir pada satu tempat yang sama, iaitu boleh dikatakan sebagai concentration of pole. Manakala jika berlakunya kegagalan secara baji, kita boleh melihat pada lukisan stereografi kita ini, titik-titik pola ini lebih cenderung untuk berpecah kepada dua kelompok yang besar ataupun dua kluster. Dan jika titik-titik pola ini berselerakan di keseluruhan satah stereonet ini, maka kita boleh anggarkan kegagalan yang akan berlaku adalah secara sekular ataupun keruntuhan zarah-zarah yang kecil secara bersama. Okey, kita pergi kepada kajian kes yang mana kami sebenarnya memilih 3 kawasan kajian untuk menjalankan ukur batuan ini ataupun dipanggil sebagai ukur kekar, yang mana alat yang digunakan semasa pengukuran ini adalah sangat ringkas dan juga tidak terlalu complicated, yang mana kita hanya perlukan clinometer dan gambar pada slide ini menunjukkan adalah kawasan kajian yang kami kaji, dan tanda-tanda merah itu menunjukkan arah bearing jurus dan juga sudut junamnya. 26 data yang kami berjaya kumpul untuk satu kawasan kajian ini, dan hasil daripada data ini kami proses dengan menggunakan perisian visiblegeology.com. Daripada data bearing jurus yang berselerakan dan juga kelompok besar titik pola ini, kami menganggarkan titik-titik pola ini boleh dikelompokkan kepada dua kelompok yang besar. Rajah yang pertama menunjukkan kami menganggarkan daripada dua kelompok yang titik polar yang besar ini, kami menganggarkan arah ataupun orientasi bearing jurus yang baru, iaitu bearing jurus baru ini dicadangkan satunya pada kedudukan 151 darjah utara dengan 76 darjah sudut junam, manakala kelompok besar yang kedua pula mewakili 156 darjah utara dan juga 47 darjah sudut junam. Daripada kedua-dua kemungkinan satah kegagalan ini, maka kami predikkan lagi satu satah ataupun sudut kecerunan yang paling ideal, dengan penilaian ini berdasarkan kepada berbantu kepada perisian komputer visiblegeology.com ini juga. Maka kami menganggarkan untuk menjadikan cerun ini selamat, kita harus membuat pemotongan semula dalam keadaan bearing jurus 153 darjah utara dan sudut junam terbaru yang mesti dipotong adalah dalam keadaan 65 darjah sahaja, berbanding cerun asal ini dipotong pada sudut junam 70 darjah. Masa yang ditunggu telah tiba, jadi izinkan kami untuk membuat sedikit kesimpulan. Jadi secara konsensusnya, semua dapatan daripada 3 kawasan kajian ini, kami mohon maaf sebab tidak sempat untuk menunjukkan laporan hasil ketiga-tiga kawasan. Jadi kami telah mencadangkan dari sudut kecerunan, sudut potongan yang terbaik pada 3 kawasan kajian ini. Saranan para penyelidik amat digalakkan untuk menyelidik secara berterusan terhadap penggunaan kaedah unjuran stereografi ini dalam menilai atau meramal kegagalan cerun batuan ini. Adalah menjadi harapan utama kami ingin melihat satu hari nanti kaedah ini yang asalnya satu cabang disiplin pengajian geologi dapat dijadikan subtopik tambahan di dalam mana-mana kursus pengajian kejuruteraan awam. Ilmu ini dikatakan efektif memandangkan struktur batuan yang juga sebahagian daripada struktur kejuruteraan awan masa kini, contoh amat sesuai menggunakan teknik
unjuran stereografi ini. Polemik kejuruteraan awam selama ini, jika kita pengamal kejuruteraan awam berhadapan dengan struktur berbatuan, sudah tentu kita akan mengharapkan ahli geologi untuk tampil membantu. Walhal pada pendapat saya, kita sebenarnya mampu menanganinya dengan hanya sedikit tambahan ilmu berkaitan dengan perkara ini. Bak kata pepatah, jika tidak dipecahkan ruyung, manakan kita dapatkan tagunya. Ironinya, masalah yang dicetuskan struktur berbatu ini boleh memporak-perandakan dunia kejuruteraan awam, seterusnya menyebabkan kecelakaan nyawa orang-orang yang tidak bersalah. Kita seharusnya tidak mahu untung sepanjang jalan, tetapi malang dalam sekelip mata. Jadi, akhir sekali segala maklumat yang terkandung dalam penulisan ini diharapkan sedikit sebanyak dapat membantu menambahkan lagi koleksi rujukan ilmiah kepada mana-mana pihak, terutamanya pihak perunding kejuruteraan, para pembina, malah juga orang perseorangan. Sampai masanya saya mohon berundur diri. Sekian, terima kasih.